Uh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberikan kelapangan pada pagi ini. Tuan-tuan ya, pertemuan kita bulan ini adalah pertemuan hat-trick lah kali yang ketiga. Jadi terima kasih pada Ustaz Wali yang menyusun program kita dan beliau telah hubungi, dan kebetulan saya pagi ini juga tak ada apa-apa program. Jadi alhamdulillah, maka saya yakin insya-Allah dapatlah kita pastikan untuk kita khatam kitab kita ini sebelum penghujung tahun ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita nak sambung pada muka surat 126 tuan-tuan ya. Saya di situlah yang kita berhenti pada minggu lepas. Iaitulah masih lagi perbicaraan tentang ataupun perbincangan kita tentang pelaburan. Yang kita sebutkan dahulu bahawa Islam bukanlah anti kepada ataupun Islam tidak melarang kita untuk mengembangkan harta yang kita ada. Ya, berbalik kepada kisah mengenai pesanan Nabi kepada pengandali ataupun mungkin hari ini kita panggil pengurus lah ya. Seorang sahabat yang merupakan pengurus anak yatim, bila Nabi kata jangan habiskan harta itu ataupun jangan biarkan harta itu dihabiskan oleh zakat. Jadi maknanya kita faham di situ bukan maknanya Nabi kita tak payah bayar zakat, tapi bermaksud Nabi nak pesan supaya dalam menjaga harta anak yatim, harta itu jangan biar dormant macam tu sahaja, digunakan untuk belanja, kemudian sedikit demi sedikit akan habis kerana membayar zakat sekiranya tidak dikembangkan lagi harta itu. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ataupun cerita berkenaan, maknanya Nabi menggalakkan harta walaupun hanya kita sebagai pengurus saja, kita hanya sebagai pemegang amanah yang menguruskan harta milik anak yatim itu, maka kita kena berusaha untuk mengembangkan harta itulah ya. Jadi tuan-tuan, kita nak cumanya pesanan daripada pengarang kitab kita ini, dalam kita mengembangkan harta, selalu fokus kita adalah untuk mendapat apa kita sebut sebagai pulangan segeralah ya, pulangan di dunia. Tetapi beliau nak bawa kepada kita di sini ialah tentang kita juga perlu untuk memikirkan tentang pulangan bertangguh ataupun pulangan tertangguh, iaitu pulangan di akhirat. Jadi dalam kita mengembangkan harta ini untuk mendapat pulangan segera, jadi beliau memberikan beberapa pesanan tuan-tuan ya. Iaitu untuk kita pastikan bila kita nak invest harta kita, nak laburkan harta kita, nak kembangkan harta kita, pastikan melalui saluran yang patuh syariah. Kerana apabila kita tidak mengambil kira perkara tersebut, dibimbangi pulangan yang akan datang kepada kita itu adalah pulangan yang haram, yang bercanggah pada sisi syarak. Jadi ini akan menyebabkan apa tuan-tuan? Sumber harta kita itu adalah sumber yang haram. Jadi situlah di sini ada satu hadis yang dibawa kepada kita, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Kata Nabi, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Kita biasa dengar tentang hadis ini tuan-tuan sebelum ini pun, yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram itu tempatnya adalah neraka, wal'iyadzubillah. Jadi sama juga riwayat di sini pun maknanya hampir sama. Itulah Nabi kata la yarbu lahmun, tidaklah berkembang daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu, melainkan nerakalah yang menjadi tempat yang aula bihi, yang sesuai ya, yang layak baginya. Jadi sumber perolehan harta sama ada melalui pelaburan ataupun usaha kita mencari harta itu pun maknanya kena ingat dengan pesanan Nabi ini tadi, supaya jangan sampai akhirnya bila kita makan hasil daripada apa yang kita perolehi, hasil daripada keuntungan yang kita dapat itu tadi, apabila ianya haram, maka tuan-tuan, ia termasuk dalam apa yang disebutkan dalam hadis ini.
ialah dia bila kita makan, dia akan menjadi darah daging kita. Jadi darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram ini, kata Nabi, tempat yang sesuai, yang layak baginya adalah neraka, wal'iyadzubillah. Okay, kemudian itu kita kata kesan itu mungkin kita dapat lihat di akhirat kelak. Maknanya dari segi nasib seseorang syurga ataupun neraka itu ditentukan di akhirat. Tetapi di sana ada juga kesan yang segera, yang kadang-kadang sama ada kita sedar ataupun tidak perkara ini berlaku dalam hidup kita, iaitulah apa yang kita makan tadi akan memberi kesan hubungan kita dengan Allah. Jadi apa maksud kesan hubungan dengan Allah ni? Maksudnya ialah dari segi ketenangan kita, dari segi kebahagiaan hidup kita itu sendiri. Bahkan dalam hadis yang dibawa kepada kita di sini ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menolak doa daripada seorang hamba-Nya yang makan makanan yang haram. Kita lihat di sini tuan-tuan, cerita hadis ni tuan-tuan, kalau kita tengok asalnya cerita yang panjang. Cerita satu ketika Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Okey. Jadi ketika Rasulullah sedang berbicara dengan sekumpulan sahabat ni, mereka melihat ada satu orang lelaki sedang bersolat dan berdoa di dalam masjid tersebut. Jadi mereka lihat, dia kata Ash'ath wa aghbar, begitulah. Kalau tak salah saya dalam riwayat itu menyebut, lelaki ini dilihat sebagai, bahasa kita panggil pakaiannya compang-camping lah. Mana pakaiannya macam tidak terurus, lepas tu dia mengangkat tangan, berdoa, mohon kepada Allah dan sebagainya. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana keadaan ini boleh berlaku, kerana kita lihat dia ni dalam keadaan kesusahan, dalam masa yang sama dia tetap menadah tangan, minta dengan Allah bersungguh-sungguh supaya Allah bantu dia. Jadi macam sahabat nampak secara zahir ni macam kenapa Allah tak tolong dia. Jadi kerana itu akhirnya Nabi berkata, okey, dia tadah tangan, dia minta dengan Allah, dia dalam kesusahan, dia meletakkan harapan pada Allah. Tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Nabi kata, kalaulah makanannya daripada benda yang haram, minumannya daripada benda yang haram, pakaiannya daripada benda yang haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan tubuh dia juga disuapkan dengan makanan-makanan yang haram, fa anna yustajabu lahu. Maka kata Nabi, macam mana Tuhan nak mustajab ataupun nak menerima permintaannya itu? Bagaimana dia nak mengharapkan kepada Allah dimakbulkan permintaan dia? Jadi maksud di sini tuan-tuan, kalau kita lihat, maknanya Nabi nak tegaskan bahawa makanan yang haram memberi kesan doa kita dengan Allah. Maksudnya Allah tak dengar permintaan kita. Jadi seperti kita sebut tadi, dia memberi kesan hubungan kita dengan Allah. Ya, dia memberi kesan hubungan kita dengan Allah. Jadi maknanya sebab apa? Sebab tuan-tuan, Allah tidak mendengar doa hamba yang dia tak pandang sebagai hamba yang baik, ataupun dia tidak dengar doa daripada hamba yang jauh daripada dia. Jadi kerana itu tuan-tuan, itu kita lihat dari segi kesan, kita kata kesan kepada kehidupan dunia kita apabila kita tak hirau masalah halal haram dari segi sumber harta kita itu tadi. Dan kemudian tuan-tuan, di sini dia nak sebut di sini, apabila kita melakukan pelaburan, segera maka kena pastikan halal. Iaitulah dia kata antaranya prinsip-prinsip halal yang kita nak kena jaga. Kita yang menjadi pelabur ini ataupun syarikat ataupun mana-mana tempat yang kita melabur tadi itu, koperasi ke apa ke, dia mestilah mengeluarkan zakat. Jadi maksudnya kalau hari inilah tuan-tuan, kalau kita melabur itu melalui instrumen yang patuh syariah, maka sudah tentulah institusi itu menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi kalau kita tak tahu company ni macam mana, siapa yang mengendalikan, perniagaannya pun kita tak tahu, cumanya kita dimaklumkan melabur di sini dapat keuntungan. Tapi kita tak ambil tahu halal ataupun haram dan sebagainya. Jadi berkemungkinan mereka tak bayar zakat. Tapi kalau kita melabur koperasi yang jelas, contohnya macam kita, saya di bawah masjid Al-Hasanah juga ada koperasinya, jadi kita tahu koperasi melaksanakan kewajipan zakat mereka, jadi tak ada masalah. Jadi maknanya prinsip asasnya tuan-tuan, bila nak melabur, pastikan tempat yang kita laburkan itu menunaikan kewajipan zakat. Yang keduanya dia kata tidak terlibat dengan riba. Jadi
Dan kalau kita tengok pun tuan-tuan, kalaulah kita nak mengambil kira dari segi pasaran saham di Malaysia, contohnya bursa saham, maka kita dapati bahawa memang di Malaysia ini dia ada penjelasan tentang kaunter-kaunter ataupun syarikat-syarikat yang patuh syariah ni tadi. Jadi salah satu daripada kriteria yang digunakan oleh badan pengawal selia, iaitulah bursa saham ini untuk ataupun Suruhanjaya Security yang mengawal selia bursa saham kita. Jadi Suruhanjaya Security punya standard, syarikat itu akan dianggap sebagai patuh syariah apabila mereka tidak terlibat dalam riba. Okay, sebagai contohnya kita kata setengah-setengah syarikat itu kita tengok perniagaan dia patuh syariah. Tapi kalau sekiranya dia ada buat pinjaman melalui instrumen yang tidak patuh syariah, maka dia akan trigger yang akan menyebabkan mereka mungkin tidak akan dianggap sebagai company yang patuh syariah lah. Ataupun istilah dalam bursa saham dia panggil green counter. Jadi maknanya kalau terlibat. Jadi sebab itulah satu ketika dahulu, kalau silap saya lah, AirAsia, walaupun perniagaan AirAsia itu pada dasarnya tidak terlibat dengan penjualan arak dan sebagainya, kerana mereka adalah syarikat pengangkutan. Tetapi ada satu ketika dahulu pernah berlaku, mereka terlibat dengan loan, ya, maknanya financing untuk company itu menggunakan instrumen yang tidak patuh syariah. Jadi menyebabkan satu ketika pernah dikeluarkan daripada senarai green counter ini tadilah. Jadi maksudnya kita kata sebab terlibat dengan riba ini akan menyebabkan pelaburan itu terlibat dengan perkara yang bercanggah. Yang ketiganya dia kata tidak melakukan urus niaga yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam bab 1, bab 2 dulu. Tidak terlibat dalam perniagaan produk-produk yang tidak patuh syariah. Contohnya kita katakan tidak terlibat dalam perniagaan hiburan, minuman keras dan sebagainya. Jadi maknanya begitulah kita kata perkara yang perlu ambil kira. Jadi atas dasar itulah kalau kita tanya, maknanya kenapa amanah saham yang diuruskan oleh PMB itu kalau kita menggunakan standard yang digunakan pakai oleh Suruhanjaya Security untuk menilai sesuatu unit pelaburan itu sama ada patuh syariah ataupun tidak, kenapa mereka tidak meletakkan unit-unit pelaburan amanah di bawah PMB itu sebagai patuh syariah atas alasan tadilah. Kerana menggunakan standard tadi, mana-mana pelaburan yang terlibat dengan kaunter yang tidak patuh syariah, bagi mereka dianggap tidak patuh syariah. Tetapi hari ini, kalau kita tengok, PMB menggunakan fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi terserahlah kepada mana yang kita nak pegang, ya. Sama ada garis panduan ataupun standard yang digunakan pakai oleh badan Jawatankuasa Syariah ataupun dipanggil SAC lah, Jawatankuasa Penasihat Syariah di bawah Suruhanjaya Security, ataupun kita nak gunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Perunding Fatwa Kebangsaan. Ya, jadi mereka ada justifikasi mereka masing-masing. Dan kemudian dia kata yang keempat, apabila melabur melalui amanah saham, maka pastikan syarikat yang mengurus amanah saham tersebut menepati 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Itu maknanya mereka hanya pilih platform pelaburan yang patuh syariah sahaja. Okey, jadi maksudnya begitulah kita perlu ambil kira dan ambil tahu tentang apa yang kita nak laburkan daripada harta yang milik kita. Dan perkara kedua tuan-tuan yang beliau sebutkan tentang, dia kata apa, isu bertaklid ini. Ini juga satu bagi saya satu cabaran yang agak besar bagi kita lah tuan-tuan, bila kita nak melabur. Adakah kita hanya sekadar mendengar kata-kata orang ataupun kita sendiri yang perlu mengkaji dan juga memperhalusi pelaburan yang kita buat itu tadi. Jadi dia kata kita tidak boleh bertaklid, maknanya mengikut tanpa usul periksa, tanpa mengkaji sijil ataupun kelulusan halal yang dikeluarkan ke atas syarikat ataupun amanah saham tertentu. Melainkan dia kata kalau kita ni memang orang yang buta huruf, orang yang tidak tahu nak cari maklumat dan sebagainya. Okey, macam hari ni tuan-tuan boleh cari maklumat. Contohnya, pergi tuan-tuan katakanlah unit amanah ni banyak. Tuan-tuan pergi ke public mutual, tuan-tuan pergi. Maknanya di situ contohnya dalam public mutual tuan-tuan ada dia punya senarai, yang mana patuh syariah, yang mana tak patuh syariah. Jadi yang patuh syariah itu pun tuan-tuan boleh buka dalam dia punya maklumat tadi, tuan-tuan dia akan sediakan laporan. Okey, di mana dilaburkan unit-unit saham amanah yang tuan-tuan telah bertanggungjawabkan mereka untuk melabur.
Kerana mereka sebagai pengendali fund ini tuan-tuan, mereka bertanggungjawab untuk declare segala-galanya. Di mana mereka laburkan dan sebagainya. Jadi di situlah tuan-tuan boleh tahu sama ada instrumen yang tuan-tuan pilih itu dikatakan patuh syariah ke mana dilaburkan. Jadi macam PNB pun samalah. PNB tuan-tuan boleh buka dia punya annual report dia. Jadi unit yang tuan-tuan laburkan itu dia akan beritahu dilaburkan di mana. Apa company-company besar, company-company utama yang dia laburkan dan sebagainya. Jadi tak boleh kita nak kata oh halal maka kita pun follow. Tanpa kita mengkaji, tanpa kita mengkaji mendapatkan maklumat yang secukupnya untuk kita buat keputusan. Jadi sebab itulah dalam hal pelaburan ni tuan-tuan, kita dibentangkan di depan kita pandangan-pandangan yang disebutkan fatwa tadi, tapi akhirnya tuan-tuan, sebab tu Nabi pesan dalam satu riwayat, Nabi kata istafti qalbak, mintalah fatwa daripada hati. Maknanya kita walaupun kita tahu macam saya katakan tadilah, yang ni kata patuh syariah, yang ni kata tak patuh syariah. Jadi maksudnya adakah mana sampai kepada satu tahap kita tanya hati kecil kita. Ya, kita nak pegang walaupun kita kata kita boleh pegang kepada fatwa tadi, tapi kita tanya hati kecil kita. Okey? Kalau kita ada di sana, sedangkan di sana kita mungkin ada option yang mana kita boleh pilih yang benar-benar kita katakan tadi itu disahkan ya sebagai patuh syariah sepenuhnya. Okey? Jadi dia kata sebab itu kita tak boleh nak sekadar mengikut saja. Seperti dia sebut di sini tuan-tuan, muka surat 129 itu tentang bagaimana kita tak boleh nak sandarkan pilihan kita kepada orang lain. Sebab dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebut la taziru waziratun wizra ukhra. Jadi dalam hidup kita di dunia ni kita tak boleh nak kata dia kata boleh, saya pun ikut dia lah. Kalau memang benda tu tak boleh, dia lah tanggung dosa saya. Tak boleh tuan-tuan. Dalam Islam, konsep dia Allah taklifkan kepada kita, Allah beri kepada kita akal, Allah beri kepada kita kemampuan, maka tindakan kita mestilah berteraskan kepada kemampuan akal itu tadi. Maknanya kalau kita sebagai orang yang educated, kita boleh cari maklumat sendiri, kita ada kemudahan untuk dapatkan maklumat-maklumat terperinci. Maka tuan-tuan, menjadi kewajipan ke atas diri kita untuk mencari sendiri, bukan hanya mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain saja. Okey, baik. Tuan-tuan, selesai yang itu, kita pergi muka surat 131. Iaitulah mengenai pengarang cuba membawa yang saya sebutkan di awal tadi, dia cuba nak bawa satu konsep untuk kita juga memahami bahawa pelaburan itu dia ada pelaburan yang selalu orang nampaknya ialah pelaburan yang boleh mendatangkan pulangan material. Maknanya kita boleh tengok melabur sekian banyak, dijanjikan berapa persen keuntungan dan sebagainya. Lepas tu berapa masa dan sebagainya. At the end kita boleh dapat benda tu materialize depan kita. Nampak? Dan bersifat segera. Segera tu maksudnya di dunia lah. Mungkin kita melabur setahun, mungkin 3 tahun, mungkin 6 tahun, mengikut tempoh matang yang biasalah diguna pakai tentang pelaburan. Itu kita boleh nampak. Tapi di sana dia kata ada juga pelaburan yang kita katakan dia adalah pelaburan. Tetapi pulangannya bukan segera, bukan material. Pulangannya adalah janji Allah di akhirat kelak. Jadi maknanya ini juga sebenarnya berkait dengan konsep melabur. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah dahulu membincangkan tentang apa? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala apabila menjelaskan tentang tawaran-tawaran daripada Allah untuk memperolehi ganjaran apabila kita sanggup mengeluarkan harta milik kita untuk mencari redha Allah ataupun mengeluarkan harta itu kerana Allah, maka tuan-tuan Allah menggunakan terminologi perniagaan. Okay, contohnya tuan-tuan, dalam surah As-Saff, Allah berkata kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, nak tak aku tunjukkan kepada kamu semua satu perniagaan." Okey, maknanya Allah mengatakan aku nak bentang kepada kamu business plan. Tunjikum min adzabin alim. Apa dia punya keuntungan daripada business plan itu ataupun daripada perniagaan ini? Tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Okey?
Jadi maksudnya tuan-tuan, Allah menggunakan terminologi bisnes. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Okey, apa dia punya modal yang Allah minta daripada kita? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dia kata Allah, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya, dan kamu bersungguh-sungguh berada di jalan Allah melalui jihad. Tetapi jihad itu dengan apa, kata Allah? Bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dan juga jiwa kamu. Jadi maknanya ini adalah business plan yang Allah tawarkan untuk kita semua, tuan-tuan. Yang mana pulangan daripada bisnes ini, kata Allah, tunjikum min azabin alim, adalah keselamatan daripada azab api neraka. Jadi konsep di sini, tuan-tuan, Allah sediakan untuk kita konsep bisnes. Modalnya apa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mempertaruhkan harta dan jiwa pada jalan Allah. Ya, bi amwalikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah lebih baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Ya, dari segi kita katakan hasil tadilah pulangan yang akan kita peroleh. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Di situ kita lihat tawaran Allah adalah tawaran perniagaan. Jadi kerana itulah di sini pengarang mengatakan bahawa dia cuba untuk conceptualize kepada kita semua, tuan-tuan, tentang apa? Pelaburan bertangguh ni tadi, pelaburan akhirat itu. Jadi dia cuba buat perbandingan yang dikatakan pelaburan Islam dan juga pelaburan PM tu, pelaburan manusia tu. Pelaburan yang konvensional lah, yang biasa kita buat hari ini, ya, maknanya untuk kita mendapat pulangan, ya, dalam bentuk yang kita katakan tadi material itulah. Okay, dia kata dalam pelaburan Islam, modal pelaburan dijamin akan dikembalikan sepenuhnya. Tuan-tuan, apa yang kita laburkan, pelaburan di sini mungkin saya boleh gunakan istilah infak lah yang mudah. Sebab kita keluarkan sebahagian kecil daripada harta kita atas nama Allah. Jadi infak lah, kita gunakan istilah infak. Ya. Okay, jadi dalam infak ni, tuan-tuan, Allah akan kembalikan sepenuhnya. Okey, Allah akan kembalikan sepenuhnya berserta dengan ganjaran yang akan kita dapat. Lebih lagi. Ya, sebab kita tahu dalam Quran, tuan-tuan, kita pernah bincang sebelum ini, Allah mengatakan itu dari segi nombor, tuan-tuan. Kalau kita nak lihat dari segi perspektif nombor, setiap sesuatu kebaikan yang kita buat, tuan-tuan, dia boleh bawa sampai kepada 700% dari segi return. Sebab Allah kata, siapa yang buat kebaikan, perumpamaan ataupun nilai kebaikan itu kamathali habbatin, seperti mana satu biji benih. Ambatat sab'a sanabila, akan menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin, bagi setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi maksudnya satu kebaikan yang kita buat, sebab tadi 7 tangkai kali dengan 100, 100 kali 7 maknanya 700. Jadi satu biji benih itu maksudnya satu kebaikan yang kita buat, dia berkemungkinan akan membawa kepada kita pulangan yang lebih lagi. Jadi 700 tu, tuan-tuan, itu makna Allah kata perumpamaan yang biasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan lagi kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi dari segi nombor, berdasarkan kepada nas yang disebut adalah maksimum, dia boleh sampai kepada 700%. Mana ada kita melabur di dunia ni, mana-mana, ya, unit trust, mana-mana company yang boleh offer kepada kita, tuan-tuan, 700% pulangan. Ya, kita tak boleh nak capai tahap itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam buat kebaikan, dalam infak, yang meletakkan ganjaran ataupun keuntungan akhirat itu sebagai matlamat, dia boleh capai. Ya, dia boleh capai. Jadi modal pelaburan maknanya dia akan dikembalikan sepenuhnya. Tetapi dalam pelaburan manusia, modal pelaburan tidak dijamin. Ia bergantung kepada keuntungan ataupun kerugian. Itu konsep pelaburan dalam Islam. Tuan-tuan pergi jumpa kawan yang buat bisnes, tuan-tuan ada modal. Tak ada masa nak kerja, nak buat bisnes, tak ada masa. Jadi tuan-tuan pergi cakap dekat dia, okey, aku bagi modal, kau buat kerja. Itu dipanggil konsep mudharabah, ya, konsep musyarakah dan sebagainya. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Satu benda yang menjadi asas dalam kontrak pelaburan dalam Islam ialah apa? Keuntungan bukan sesuatu yang terjamin.
Jadi kerana itu kalau ada orang datang offer dekat tuan-tuan, okey, awak bagi dekat saya 100,000, saya boleh bagi jaminan setiap 3 bulan saya akan bayar 3%. Jadi maksudnya 4 kali bayaran dalam setahun, awak akan dapat 12%. Jadi tuan-tuan, itu kontrak pelaburan yang tidak patuh syariah. Kerana konsep pelaburan patuh syariah ni, yang pertama dia tidak menjamin keuntungan dari segi berapa banyak keuntungan yang dia perolehi, tetapi dia boleh menjamin kadar peratus keuntungan yang akan diperolehi oleh pelabur. Okey, contohnya dia kata begini. Okey. Saya ada satu projek yang saya ataupun kata dia nak buat produk dan sebagainya. Okey, saya perlukan modal. Modal untuk keluarkan produk ini adalah 100,000. Okey. Jadi kalau awak berminat, awak melabur 100,000, okey, keuntungan 70% saya ambil, 30% awak ambil. Itu dari segi normal, biasalah, normal praktisnya tuan-tuan. Maksudnya, orang yang bekerja of course akan mendapat pulangan yang lebih lah, sebab itu adalah usaha dan kesungguhan dia. Ataupun mungkin 50-50. Okey, nanti bila dapat untung, awak 50%, saya 50%. Jadi kerana itu, dia usahakan modal itu, bekerja, okey, kemudian dia akan tolak modal, tengok berapa jumlah untung. Untung tadi, barulah ditentukan 50 bagi kepada pemodal, 50 diambil oleh pengusaha. Tapi selalunya tuan-tuan, pengusaha akan dapat lebih lah dari segi persentage tadi itu. Dan modal pun maknanya akan dikembalikan. Bolehlah kalau kita kata pelabur tadi minta untuk dikembalikan. Tapi macam mana tuan-tuan? Tetapi ingat, untung, rugi ditanggung bersama. Katakanlah bila diberikan modal, dia usaha keluarkan produk dan sebagainya seperti mana dia telah buat kajian dan seumpamanya, tiba-tiba produk tu tak boleh jual, rugi. Jadi bila rugi tuan-tuan, pelabur juga kena tanggung kerugian tu. Dia tak boleh nak kata, okey saya nak balik duit saya 100,000. Tak apalah awak tak boleh bagi keuntungan pun. Saya nak balik duit modal saya 100,000 yang saya bagi pada awak. Padahal kawan ni kata, duit tu semua saya dah guna untuk hasilkan produk. Jadi inilah dia punya kegunaan. Jadi tak boleh dia nak paksa, saya nak ambil balik duit modal saya. Kerana konsep pelaburan ni tuan-tuan dalam Islam, dia kena tanggung, kalau untung sama-sama agihkan keuntungan, kalau rugi kena sama-sama tanggung kerugian tersebut. Okay, jadi maksudnya dia kata apa? Dalam pelaburan dunia, dia dari segi keuntungan tidak dijamin. Kalau ada untung baru agih, kalau rugi sama-sama tanggung. Kemudian yang kedua dia kata, pelaburan Islam ataupun pelaburan akhirat ini, pulangan dividen dijamin berterusan dan tidak akan ada kerugian. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita beri jaminan keuntungan itu adalah bersifat berterusan. Karena di akhirat ni tuan-tuan adalah masa untuk kita mendapat ganjaran, mendapat balasan di atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Tapi dia kata kalau pelaburan manusia, pelaburan dunia ni dia kata dividen bergantung pada keuntungan ataupun kerugian pelaburan. Kalau ada untung barulah agih dividen. Kalau tak ada lah. Tetapi untuk akhirat ni tuan-tuan dia berterusan. Sebab tu kita contohnya bila kita nak bersedekah, kita kena pilih sedekah yang boleh membawa manfaat jariah ni tuan-tuan. Yang boleh membawa manfaat jariah ni maksudnya apa? Pahala akan datang kepada kita secara berterusan. Tentu ingat baliklah hadis Nabi kita pernah baca dulu, apabila matinya seorang anak Adam akan terputus segala amalannya kecuali daripada 3. Jadi salah satu daripada 3 itu apa? Sedekahun jariyah. Ya, kita berikan tadi. Jadi maksudnya walaupun kita beri katakanlah jariah tadi, wakaf tadi, ya, kita beri mungkin hanya RM100 saja. Maka tuan-tuan, dividen RM100 itu kita akan dapat berterusan sampai hatta kalau kita mati pun, ya, dividen itu akan terus kita peroleh. Kebaikan daripada infak dalam bentuk jariah itu akan tetap kita peroleh. Kemudian yang ketiga, dia kata perbezaan pelaburan akhirat dan pelaburan dunia ini, dia kata kadar dividen, ini pelaburan pelaburan akhirat ni, kadar dividen bergantung pada jumlah harta milik pelabur. Okey, jumlah harta milik pelabur. Tetapi pelaburan dunia, kadar dividen bergantung pada jumlah harta yang dilaburkan. Okey, cerita dia begini tuan-tuan. Kalau pelaburan akhirat, hasil yang akan kita perolehi itu adalah berdasarkan kepada jumlah harta yang kita ada, berapa nisbah infak berdasarkan harta kita ada. Tetapi dalam pelaburan konvensional dunia, berapa banyak kita
kita laburkan, maka banyak itulah kita akan dapat dividennya. Nilai pelaburan kita tu sebanyak mana yang kita laburkan. Contohnya tuan-tuan. Tuan-tuan ada RM10. Katakanlah beginilah. Kita laburkan untuk yang kita labur dunia tadi. RM10 ni sikit sangat tuan-tuan. Kita letak 1,000 lah kita kata. Ya? 1,000. Okay, tuan-tuan, labur 1,000. Kalau pelaburan akhirat, 1,000 tadi tu tuan-tuan, dia mungkin nilainya boleh menjadi mungkin 100,000. Tetapi pelaburan dunia, kalau tuan-tuan laburkan 1,000, dividen dia akan tetap bagi berdasarkan kepada jumlah 1,000 tu. Bila-bila pun, sampai bila pun. Dividen tetap akan kekal, diberi berdasarkan nilai 1,000 yang tuan-tuan laburkan. Tuan-tuan mungkin harta banyak. Katakanlah duit tuan-tuan banyak simpanan. Tapi tuan-tuan tak mau melabur semualah. Tuan-tuan kata nak labur 1,000 je. Jadi bila 1,000 tu saja yang tuan-tuan laburkan, maka nilai dividen yang tuan-tuan akan dapat adalah ke atas pokok 1,000 tadi. Tapi tuan-tuan, dalam pelaburan akhirat, tuan-tuan mungkin hanya melaburkan 1,000. Tetapi tuan-tuan labur 1,000 itu sebenarnya daripada 2,000 yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan duit dalam simpanan akaun bank ni ada 2,000 je. Jadi tuan-tuan keluarkan 1,000, maknanya keluarkan 50% daripada nilai harta yang tuan-tuan ada untuk diberikan sumbangan. Katakanlah mungkin kita kata ada anak yatim, ya, yang perlukan RM1,000 duit untuk dia nak pergi belajar. Dia miskin. Dia dapat peluang untuk belajar. Tuan-tuan pun ambil 1,000. Okeylah, ambil duit ni awak pergilah. Belilah keperluan untuk awak nak pergi sambung belajar. Dan sebagainya. Padahal duit ada 2,000 je tuan-tuan. Jadi maksudnya sanggup beri 1,000 tadi atas dasar mencari redha Allah. Bantu orang yang susah. Maka tuan-tuan, ganjaran yang tuan-tuan dapat mengeluarkan 1,000 daripada RM2,000 tuan-tuan ada itu. Di sisi Allah mungkin dia mendatangkan pulangan yang sangat besar. Perkara ini tuan-tuan berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW yang nanti kita akan jumpa hadis tu. Bagaimana Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Okey, Nabi ketika duduk dengan para sahabat, ketika Nabi tanya, tahukah kamu bagaimana 1 dirham boleh menjadi lebih baik daripada 10,000 dirham? Tukarlah sikit tu ringgit. Jadi macam kita hari ni tu, guna logik matematik biasa, macam mana kita nak kata RM1 jadi lebih baik daripada RM10,000? Tak mungkin. Tetapi Nabi kata apa? Jadi sebab tu sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi pun jelaskan. Nabi kata, yang dikatakan 1 dirham boleh menjadi lebih baik dari 10,000 ni cerita dia kata bagaimana satu orang lelaki, dia hanya ada 2 dirham, kemudian dia sanggup untuk sedekahkan, sanggup untuk infakkan 1 daripada 2 dirham yang dia ada. Sedangkan satu orang lelaki yang lain pula, dia telah menginfakkan 10,000 dirham daripada duit dia. Tetapi tuan-tuan, 10,000 tu daripada segudang harta yang dia ada. Dia mungkin ada 2 juta, 3 juta, 4 juta. Jadi tuan-tuan, dengan 4 juta, 5 juta yang dia ada, apalah besar sangat nilai 10,000 dirham yang dia beri tadi. Jadi maksudnya 10,000 itu dinisbahkan kepada keseluruhan harta dia sangatlah kecil. Tetapi 1 dirham tadi itu dinisbahkan kepada 2 dirham harta yang dia ada, nilainya sangat besar. Maka kata Nabi, pada ketika ini 1,000 ini jauh, 1 dirham ini jauh lebih baik daripada 10,000 dirham tadi. Jadi kerana itulah yang kita katakan tadi, pelaburan akhirat dia tidak melihat kepada berapa banyak yang tuan-tuan laburkan, tetapi kalau kita tengok di situ dia kata apa? Berapa banyak pelaburan itu dinisbahkan kepada harta yang ada. Jadi sebab itu kita selalu sebutkan apa tuan-tuan? Islam bukan agama kuantitatif. Islam bukan hanya melihat kepada bilangan saja. Jadi sebab itu kita dalam mencari ganjaran Allah tuan-tuan, kita jangan pulun bilangan. Tetapi kita beri itu dengan semangat yang kuat di dalam diri kita. Keazaman yang kuat dan keikhlasan dalam diri kita untuk mencari redha Allah. Walaupun mungkin yang kita beri itu sedikit. Ya, kita hanya mampu beri RM10 saja kerana kita pun duit simpanan beratus-ratus saja yang ada baki dalam bank. Jadi kita sanggup beri yang kita tak apa. Kerana Allah bukan melihat kepada jumlah yang kita sumbangkan, tetapi Allah melihat kepada kesungguhan kita, inisiatif kita untuk memberi atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Jadi maknanya tuan-tuan tak perlu rasa iri hati kepada orang yang boleh menyumbang mungkin puluhan ribu apabila ada ruang infak. Kan? Mereka boleh sumbang 10 ribu untuk wakaf itu, wakaf ini. Tuan-tuan mungkin rasa, aku ni kalau setakat 100-200 tu bolehlah nak sumbang. Tapi kalau nak sumbang sampai 10 ribu ni, keperluan sendiri pun masih belum cukup sepenuhnya. Keperluan keluarga sendiri pun mungkin masih belum cukup sepenuhnya. Tak apa tuan-tuan. Jangan bimbang kerana Allah bukan melihat kepada jumlah yang tuan-tuan beri, tetapi Allah melihat yang kita katakan tadi itu sejauh mana kesungguhan tuan-tuan lakukan untuk mencari keredaan dia. Okey, yang ketiga, pelaburan akhirat ini dia kata boleh dilakukan sekalipun terhadap pihak, dia sebut sini syarikat lah sebab dia nak gunakan analogi pelaburan biasa ni tuan-tuan. Terhadap syarikat yang memiliki rekod yang tidak baik, pelabur tak perlu menyemak latar belakang dan prestasi tempat dia melabur tadi itu sebelum buat keputusan untuk melabur. Tetapi dia kata berbanding dengan pelaburan dunia, pelaburan yang biasa kita buat konvensional ni, dia kata apa? Dia hendaklah dilakukan terhadap syarikat ataupun pihak yang memiliki track record yang baik. Kita perlu menyemak latar belakang dan prestasi tempat yang kita nak berlabur. Yalah, kalau kita tengok pun dalam bursa saham kan, dia sentiasa berikan laporan prestasi. Kita boleh tahu syarikat ini keuntungannya 3 tahun kebelakangan ni berapa kadar keuntungan dia, berapa kadar dividen. Jadi sebelum buat keputusan tu kita check background. Karena tentu tak ada orang yang akan melabur pergi yang akan pergi melabur dalam syarikat yang rugi. Kerana dia sendiri akan turut menanggung kerugian itu. Jadi dalam pelaburan dunia ni tuan-tuan biasanya kita akan check dia punya track record dulu. Tapi dalam pelaburan akhirat ni dia kata apa? Kita tidak terikat sepenuhnya kepada track record. Ya, jadi maknanya apa tuan-tuan? Dia nak sebut di sini. Mana kalau kita infak, tiba-tiba ada orang mengkhianati infak kita, ya, menipu dan sebagainya, maka itu bukan urusan kita lah. Tapi bukan bermaksud kita langsung tak perlu kaji. Kita perlu kaji. Tapi kadang-kadang mungkin ya kita katakan pengkhianatan itu berlaku tanpa pengetahuan orang ramai. Pengkhianatan itu kadang-kadang dilakukan secara tersembunyi yang tidak disedari oleh orang dan sebagainya. Tapi orang menyumbang. Contohnya hari inilah tuan-tuan ya, mungkin ada orang kata apa? Ada pihak-pihak tertentu yang menubuhkan pertubuhan-pertubuhan kebajikan yang kadang-kadang diragui kesahihan ataupun diragui sejauh mana mereka menjalankan amanah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau kita sumbang, tapi cuma satu sajalah benda dalam bab ini pun, kita juga perlu bijak dalam menilai. Kerana sebab isu pahala tu satu isu, tetapi isu untuk mengelakkan golongan-golongan yang khianat ini merosakkan hubungan masyarakat. Maknanya kita tahu mereka ni adalah pihak yang sengaja menubuhkan NGO untuk mengumpulkan sumbangan orang ramai, tetapi apa yang mereka dakwakan itu bukanlah genuine. Contohnya buka rumah anak yatim hanya sebagai untuk berselindung di atas usaha mereka mengutip sumbangan-sumbangan daripada orang ramai, yang kadang-kadang ada kes rumah tu ataupun penghuni itu bukan anak yatim pun. Okey. Jadi maksudnya mereka sengaja menggunakan nama pusat kebajikan anak yatim dan sebagainya sebagai platform untuk mereka mendapat keuntungan peribadi. Jadi tuan-tuan, usaha-usaha yang begini dari segi pencegahan, tindakan, undang-undang dan sebagainya perlu. Sebab yang ni untuk mencegah kemungkaran. Sebab perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan mungkar. Jadi kita tak boleh biarkan kemungkaran itu berlaku tanpa ada usaha untuk kita katakan tadi untuk menghapuskan ataupun menghalangnya daripada berterusan. Tetapi tuan-tuan, mungkin ada pihak yang kita nampak secara zahirnya macam betul, genuine. Tapi sebenarnya mereka menipu. Mereka ambil kesempatan. Ya, mereka kutip kononnya dana-dana untuk kebajikan. Mereka ambil untuk kegunaan peribadi mereka ya, dengan jumlah yang langsung tidak dimaklumkan kepada para penyumbang dan sebagainya. Mana mereka menggunakan platform organisasi kebajikan tadi ini sebenarnya adalah untuk keuntungan peribadi mereka, ya, untuk inilah keuntungan peribadi mereka. Jadi tindakan yang begini kalau kita telah beri dalam keadaan kita tak tahu keadaan itu, maka tuan-tuan kita tetap dapat ganjaran daripada Allah. Yang akan menerima bala Allah, menanggung dosanya adalah golongan-golongan orang tengah yang menjadi pengkhianat ni tadi.
Ya, mereka ni hanya orang tengah. Ya, kerana kita sebenarnya nak bantu tu adalah anak yatim, nak bantu tu mungkin orang miskin, nak bantu tu mungkin pelajar fi sabilillah. Tapi yang di tengah ni mereka ambil kesempatan, mereka ambil komisen dalam keadaan penyumbang tak tahu. Kan, ya, sebab kadang-kadang ada 50% mereka ambil untuk mereka. 50% sahaja yang disalurkan kepada kumpulan sasaran. Jadi dalam keadaan masyarakat tak tahu pun sebenarnya mereka ini ambil 50% itu untuk kepentingan peribadi mereka. Jadi tuan-tuan, kalau itu situasinya, Allah tidak membebankan ke atas orang yang menyumbang tadi itu, kerana dia dapat pahala banyak mana yang dia sumbang, tetapi yang akan menanggung balanya siapa? Orang tengah yang menipu tadi. Okay, baik tuan-tuan, ya. Jadi itu yang ke apa tadi? Yang keempat. Yang kelimanya dia kata beza pelaburan akhirat dengan pelaburan dunia. Pelaburan akhirat boleh dilakukan dengan apa jua yang dimiliki oleh pelabur tanpa terhad kepada mata wang. Tuan-tuan, kita ada tenaga, sumbangkan tenaga kita. Kita ada idea, sumbangkan idea kita. Okay, kita ada apa lagi tuan-tuan? Ya, kita ada ilmu, sumbang ilmu dan kemahiran kita. Contohnya kita nak sumbang duit kepada rumah anak yatim, kita tak mampu. Tapi kita ada ilmu dan kemahiran, kita pergi tolong mengajar tuition. Ataupun kita tolong pergi buat skill training supaya anak yatim ini nanti boleh survive. Tak apa tuan-tuan, sama saja dengan orang yang menyumbang dalam bentuk duit. Tuan-tuan mungkin tak ada idea pun tak ada dan sebagainya. Tuan-tuan ada tenaga. Contohnya, ada masa pergi tolong bersihkan, tolong cat, tolong perbaiki di mana kerosakan-kerosakan yang berlaku dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, maknanya kita boleh menyumbang dalam apa juga bentuk yang mampu, yang ada di dalam tangan kita. Yang tidak terhad hanya kepada mata wang. Tapi tuan-tuan, pelaburan dunia kebiasaannya hanya dilakukan dalam bentuk mata wang saja. Ataupun mungkin material yang tuan-tuan ada lah. Okay, contohnya kita kata tuan-tuan ada tanah yang boleh diusahakan untuk tanaman. Jadi mungkin pelaburan tuan-tuan tadi itu dengan portion tanah yang tuan-tuan ada. Jadi tuan-tuan akan dapat percentage itulah. Tapi dia tetap kita katakan terhad. Ya, benda-benda yang boleh digunakan untuk melabur dalam pelaburan dunia ataupun konvensional ni, dia terhad. Okey, dia terhad. Tapi berbeza dengan pelaburan akhirat tuan-tuan. Apa juga yang tuan-tuan ada boleh gunakan. Tuan-tuan tak ada tenaga, tak ada masalah. Kita tuan ada kemahiran contohnya untuk menyebarkan maklumat tentang institusi tersebut, tentang usaha, kerja-kerja kebajikan tersebut. Tuan-tuan boleh, sumbangan tetap dibolehkan. Kerana kalau tuan-tuan menjadi asbab, contohnya tuan-tuan kerja tuan-tuan advertise saja, promote saja, share maklumat dalam WhatsApp group dan sebagainya, tak apa. Duit nak bagi pun tak ada, masa nak pergi tolong pun tak ada, nak buat training pun tak ada, tapi tuan-tuan ada kemampuan untuk sebarkan maklumat. Maka dengan sebaran maklumat yang tuan-tuan buat itu, mungkin ada orang yang menyumbang. Tuan-tuan, itu juga akan memberi pulangan kepada tuan-tuan sama seperti mana tuan-tuan menyumbang. Katakanlah tuan-tuan, sebarkan maklumat dengan WhatsApp, dalam grup, untuk katakanlah masjid nak buka ruang untuk wakaf, untuk kita katakan nak buat bangunan tambahan ke, nak buat program apa-apa ke dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mungkin tak mampu nak sumbang secara kewangan, tuan-tuan sebar maklumat. Tiba-tiba dengan maklumat yang tuan-tuan sebarkan itu ada orang menyumbang. Katakanlah dia sumbang RM10,000, maka tuan-tuan juga akan dapat pahala sama seperti mana orang yang menyumbang disebabkan oleh maklumat yang tuan-tuan kongsi tadi. Kerana hadis Nabi menyebut, hadis yang sahih, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi, sesiapa yang menunjuk jalan untuk orang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat pahala sama seperti mana yang diperolehi oleh orang yang melakukan itu. Jadi tuan-tuan hanya menyebarkan maklumat melalui WhatsApp group, ada orang sambut maklumat itu, dia menyumbang, tuan-tuan akan dapat pahala sama macam dia dapat. Jadi tuan-tuan, maknanya di situ kita kata melabur untuk mencari pulangan akhirat itu, mediumnya terlalu banyak dan terlalu terbuka untuk semua orang. Hatta walaupun dia mungkin miskin dari segi harta benda, tapi dia tetap ada ruang untuk melakukan pelaburan akhirat yang akan menjamin pulangan yang mungkin sama dengan orang yang berharta benda itu. Okay, baik. Kemudian dia kata tuan-tuan, itu tentang perbandingan
di antara pelaburan dunia dan juga pelaburan akhirat. Kemudian kita nak pergi tuan-tuan, seterusnya ialah tentang prinsip pelaburan ataupun dia nak pergi kepada satu persatu tuan-tuan daripada apa yang disebutkan tadi mengenai perbandingan tadi. Tadi perbandingan itu disebut secara umum dan saya pun mungkin saya dah perjelaskan sedikit sebanyak bagi setiap satu aspek perbandingan itu. Jadi sekarang ni tuan-tuan dia nak pergi kepada lebih ataupun dia nak perkukuhkan lagi perbandingan itu dengan menyatakan nas-nas sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi yang menunjukkan perbezaan antara pelaburan akhirat dengan pelaburan dunia. Okey, prinsip pertama ataupun perbezaan pertama yang kita sentuh tadi, iaitu modal pelaburan dijamin akan dikembalikan sepenuhnya. Allah menyatakan perkara ini dalam suratul Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa jua yang kamu infakkan daripada harta, harta yang kamu ada, dan of course harta itu mestilah harta yang bersih, harta yang halal, maka apa janji Allah? Yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan, akan dicukupkan. Wafa ni maksudnya memenuhi janji. Itu perkataan wafa, tuan-tuan. Wafa yuwaffi wafaun, itu maksudnya memenuhi janji. Jadi maknanya apa sahaja yang kamu infakkan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang secukupnya sama seperti mana yang kamu infak. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Maksudnya Allah tidak akan kurangkan sedikit pun ganjaran yang berhak kamu dapat berdasarkan kepada modal pelaburan yang telah kamu lakukan, yang telah kamu keluarkan. Modal itu apa, tuan-tuan? Kita sebut tadilah. Kalau harta, hartalah. Kalau masa, masalah. Kalau tenaga, tenagalah. Jadi Allah kata Allah akan cukupkan ganjaran penuh seperti mana yang telah kamu berikan. Bahkan ada situasi-situasi, kalau kita lihat kepada hadis Nabi, bahkan Allah gandakan lagi. Kamu sumbang sedikit ataupun kamu sumbang satu, Allah gandakan menjadi 10. Okey, sebab dalam satu hadis, tuan-tuan, hadis yang sahih, Nabi menyebut tentang yang dikatakan formula ganjaran Allah ni, al-hasanatu bi'asyrati amthaliha, kata Allah. Kata Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu pernyataan umum kata Nabi, maksudnya daripada calculation umum, setiap satu perkara yang kamu baik, al-hasanah itu satu, maka kamu akan dapat ganjaran bi'asyrati amthaliha, dengan 10 ganjaran yang seumpama dengannya. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Buat satu kebaikan, Allah boleh gandakan jadi 10. Jadi sebab tu yang di sini ni, tuan-tuan, maknanya yang paling basic kata Allah, kalau kamu buat, Allah akan cukupkan sama seperti mana kamu dapat. Tapi kalau kita rujuk kepada riwayat yang lain, dan juga begitu juga ayat-ayat yang lain, bahkan sebenarnya Allah bukan hanya beri secukup seperti mana yang kita telah modalkan, tetapi Allah akan beri tambahan lagi, lebih lagi. Kalau kita nak ambil kepada kaedah yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi itu, maknanya kalau kita melabur 1000, automatik kita dapat return ganjaran akhiratnya 10,000. Karena dia 10 kali ganda, itu adalah ganjaran paling asas. Al-hasanatu bi'asyrati amthaliha. Setiap satu baik, setiap satu kebaikan, dia akan dapat 10 yang seumpama dengan. Kemudian tuan-tuan, yang kedua dia kata pulangan dividen dijamin akan berterusan dan tidak ada kerugian. Jadi kalau kita tengok tadilah, ni ayat ni pun saya dah baca kepada tuan-tuan yang katakan apa? Satu biji benih tanam, tumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, 700. Bahkan tuan-tuan, daripada 700 tu pula tuan-tuan, mungkin dia akan gugur, jatuh di bumi. Lepas tu dia akan tumbuh lagi, dia akan berkembang secara berterusan. Contohnya tuan-tuan, bila kita bincang tentang konsep sedekah jariah, dia akan berterusan. Walaupun modal yang kita keluarkan sekali saja menghasilkan satu benda, tapi selagi mana benda itu dimanfaatkan, maka berterusanlah amalan kita. Masalul ladzi, ini ayat ni kita dah baca tadi. Kemudian dalam satu hadis, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Jadi Allah kata apa? Tidak akan mengurangkan, maknanya harta tidak akan mengurangkan
sedekah tidak akan mengurangkan harta. Ma naqasat sadaqatun min malin. Maksudnya sedekah yang kita beri, kata Allah, tidak akan mengurangkan harta yang kita ada. Yang ni susahlah tuan-tuan sikit. Susah sikit kita nak faham dari segi matematik. Karena matematik mengatakan kalau kita duit ada 100, kita ada RM1,000, kita nak infak 100. Maka 1,000 tolak 100, jawapannya adalah 900. Itu logik biasa. Tetapi daripada hadis yang disebutkan di sini, maknanya pada sisi Allah 900, 100 daripada 1,000 yang kita belanjakan, dia tidak akan menjadikan baki harta kita itu yang sebenar adalah 900. Karena pada sisi Allah ada 1,000, infak 100, bakinya tetap 1,000. Tapi bagaimana yang dikatakan baki itu tetap berkekalan? Cara lain tuan-tuan Allah pulangkan kepada kita. Tak semestinya dengan pulangkan dalam bentuk keuangan juga, mata wang juga, tidak. Kita ada 1,000, beri 100, tinggal 900, tuan-tuan berkemungkinan nilai 100 itu Allah ganti dengan apa? Kesihatan. Kita tak payah pergi klinik. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak beri, katakanlah, walaupun duit kita ada 1,000, kita tak beri dekat orang, tiba-tiba Allah uji dengan sakit. 3 kali pergi hospital, tuan-tuan, mungkin makan RM200. Walaupun kita kata sebab apa tuan-tuan? Sebab pemberian Allah kepada kita ni dia pelbagai. Jangan kita nampak dalam bentuk monetary saja, keuangan mata wang saja, tidak. Jadi Allah boleh mengembalikan semula RM100 tadi itu dengan pelbagai cara. Tapi value-nya tadi tuan-tuan tetap RM100. Ya? Maknanya sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah nampak dalam hidup kita di dunia ini, kita mungkin dengan kawan kita beli kereta pada tarikh yang sama. Kerana masing-masing berminat dengan kereta, jadi pakar-pakar, jom kita beli daripada dealer yang sama pada tarikh yang sama. Tapi tuan-tuan, untuk dua orang ni kita tengok berbeza. Kawan ni mungkin kita kata dah pakai 7 tahun, tapi kereta masih lagi dalam keadaan elok, tak perlu kerap servis dan sebagainya. Tapi yang seorang lagi berkemungkinan pakai dalam tempoh yang sama, tapi asyik-asyik sekejap masuk workshop. Jadi maksudnya bagaimana Allah nak kita katakan memberikan nilai kepada harta yang kita ada ni, tentu dia berbeza daripada antara seorang dengan seorang yang. Jadi sebab itu bila Allah kata harta tidak mengurangkan sedekah, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Terbalik tuan-tuan ya. Okey, sedekah tidak mengurangkan harta ni tuan-tuan. Dia berbeza dari segi maksud tidak mengurangkan, itu kita kena faham. Ya. Jangan kita tengok dari segi perspektif matematik logik saja, ya. Jadi kata Nabi, harta tidak akan berkurangan dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan begitulah juga sekiranya seseorang itu boleh memaafkan kesalahan orang ke atas dia, maka tuan-tuan, Allah akan tambahkan untuk dia izza, kemuliaan. Sebab orang selalu nampak tuan-tuan, memaafkan adalah mengalah. Memaafkan menunjukkan kita lemah. Okey? Tetapi tuan-tuan, Nabi kata, kalau kita boleh maafkan, maka kemaafan itu tuan-tuan akan menambahkan izzah, kemuliaan kita, harga diri kita, nilai kita. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan manusia untuk memberikan kemaafan. Bukan bermaksud kita tak boleh menuntut hak kita. Dalam Islam ada hak-hak yang boleh kita tuntut. Contohnya bila bercakap tentang masalah diat, bercakap tentang masalah qisas, bunuh balas, mencederakan balas dan sebagainya. Boleh, itu hak yang diiktiraf. Tapi kalau kita boleh mampu memberikan kemaafan, tuan-tuan, memberikan kemaafan, maka kata Nabi, Allah akan tambah kesediaan kita memaafkan itu dengan kemuliaan diri kita. Kemuliaan diri ini tuan-tuan, dia bukan boleh dibayar dengan duit. Kemuliaan diri seseorang itu dia bergantung kepada persepsi orang kepada dia. Orang pandang mulia ni tuan-tuan. Jadi apa yang menyebabkan orang pandang mulia kepada kita tuan-tuan? Kerana Allah yang membuka hati mereka untuk memandang mulia kepada kita. Jadi kerana itu kita jangan anggap kita ada duit, kita boleh beri dekat orang memuliakan kita. Tuan-tuan, dia mungkin di depan kita, dia tunjuk, dia hormat kita. Tapi belum tentu penghormatan itu datang daripada hati kecil. Kerana di belakang kita mungkin dia caci maki kita. Dia mungkin menghina kita. Dia mungkin memburukkan kita.
Jadi tak ada makna dia puji di depan kita ni tuan-tuan sampai meleleh helio. Nak kata bersungguhnya puji kita. Tapi di belakang dia mengeji. Lepas tu kita kata di sini, apabila Allah kata, bila Nabi kata Allah akan menambahkan kemuliaan seseorang sekiranya dia menjadi pemaaf, bermaksud apa tuan-tuan? Allah bangkitkan rasa hormat dalam hati manusia kepada dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita jangan tertipu dengan puji-pujian manusia, dengan kata-kata manusia ketika mana mereka berdepan dengan kita. Ya, berkemungkinan apa yang mereka ucapkan itu bukan sincere daripada hati kecil. Tetapi yang lebih berharganya tuan-tuan, penghormatan yang datang daripada hati kecil. Ya, sama ada dia berdepan dengan kita ataupun dia di belakang dengan kita, dia di belakang kita, dia tetap akan menghormati, dia tetap akan menyebut tentang perkara baik mengenai kita. Jadi, so inilah yang kita kata tadi, kalau kita memaafkan kerana Allah, maka tuan-tuan Allah akan, kata Nabi, Allah akan tambahkan kemuliaan dalam diri. Dan begitu juga wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Begitu juga dengan sifat tawadhu', merendah diri. Kalau kita merendah diri kerana Allah, maka Allah yang akan mengangkat darjat kita. Allah yang akan mengangkat darjat seseorang yang merendah diri kerana Allah. Sebab kita tuan-tuan, manusia ni memang ada sifat ego, tak boleh kita nak elakkan. Jadi kerana itu, kalau kita dapat menggosok, kita dapat mengurut ego itu tadi, menundukkan ego itu, kita tawaduk di depan orang, maka tuan-tuan, penghormatan manusia, ya, yang dikatakan tadi itu, rafa'ahullah, darjat, kedudukan kita pada pandangan manusia itu tuan-tuan, juga sama seperti mana penghormatan tadi. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk memuliakan kita ataupun tidak. Jadi kalau kita buat kerana Allah tuan-tuan, maka Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk memuliakan kita, ya, untuk meletakkan kita pada kedudukan yang. Jadi kita jangan takut. Kita tahu itu. Kemudian prinsip yang ketiga, tadi kita dah sebut perbezaan. Kadar dividen bergantung kepada kadar harta milik pelabur. Jadilah kita kata ni sebab hadis ni pun saya bawa kepada tuan-tuan. Saya dah bacakan kepada tuan-tuan tadi. Okey, bukan 10,000 tuan-tuan. Nabi bandingkan dalam hadis ni 100,000. Ya, kita boleh baca pada muka surat 134. Ya, Nabi bertanya pada sahabat, mana kamu satu dirham pahalanya adalah lebih besar daripada 100,000 dirham. Tuan-tuan bayangkan. Satu lebih baik daripada 100,000. Ya, kenapa? Kerana yang satu ni dia infak tu kerana dia hanya ada 2 saja. Tapi kawan ni infak 100,000 tu mungkin tak ada kesan, tak terjejas apa pun bagi diri dia. Okay? Jadi di situlah kita tak perlu baca lagi hadis ni. Tadi kena kita dah bincang maksudnya. Okay, yang keempat dia kata pelaburan boleh dilakukan sekalipun terhadap pihak yang memiliki rekod yang tidak baik. Ini tuan-tuan dalam cerita hadis yang dibawa kepada kita di sini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana satu orang lelaki dia kata apa? Qala rajulun. Seorang lelaki berkata la atasaddaqanna bi sadaqatin. Seorang lelaki ni dia kata okey, aku nak sedekahlah hari ni. Kemudian dia pun keluar fa kharaja bi sadaqatihi. Dia pun keluar bawa apa yang dia nak sedekah tadi tu. Fa wada'aha fi yadi sariqin. Dia pergi bagi sedekah dia dekat pencuri. Maka orang pun bercakap, bagi sedekah kat pencuri. Bila dengar benda tu kat telinga dia, dia pun berkata, Allahumma lakal hamdu la atasaddaqan nabi. Ya Allah, segala puji bagi engkau, aku tetap nak bersedekah juga. Yalah, walaupun orang keji dia. Yalah, orang kata dia ni gila ke apa pergi sedekah kat pencuri. Dia tak hiraukan kata-kata manusia. Dia kata, ya Allah, aku tetap nak bersedekah. Kemudian dia keluar lagi, fa kharaja bi sadaqati fa ala yadi zaniyatin. Kali kedua ni dia keluar, dia bawa benda yang dia nak sedekah tadi, dia beri kepada penzina. Fa asbahu yatahaddatsun, manusia bercakap lagi, dia ni apa? Nak sedekah tapi pergi bagi dekat penzina. Kemudian bila dengar kepada dia, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana aku telah dapat bersedekah kepada seorang penzina. La atasaddaqanna, dia kata apa? Bisadaq. Aku tetap nak sedekah juga lepas ni. Fa kharaja bi sadaqatihi. Kemudian dia pun keluar lagi bawa sedekah dia. Fa wada'aha fi yaday ghaniyyin. Dia pergi sedekah ke orang kaya pula.
Fa asbahu yatahaddatsun. Manusia cakap lagi, dia ni gila ke? Dulu bagi sedekah dekat orang pencuri. Lepas tu pergi bagi sedekah dekat penzina. Atau bahasa kita hari ni mungkin pelacur lah. Pergi bagi sedekah dekat pelacur. Sekarang bagi sedekah kat orang kaya pula. Dia tak perlu apa-apa, tiba-tiba bagi sedekah. Maka dia kata apa? Allahumma lakal hamdu ala, ya Allah, aku bersyukur kepada engkau kerana aku dapat bersedekah kepada pencuri, kepada pelacur dan kepada orang kaya. Fa utiya faqila lahu. Maka orang pun datang bertanya kepada dia, kenapa dia buat macam tu? Maka dia pun menjawab. Dia kata apa? Sadaqatuka ala sariqin fal'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Dia kata aku sedekah, maknanya dia kata pergi sedekah dekat orang yang mencuri ni, sekurang-kurangnya ataupun harapannya dengan sedekah itu akan menghentikan dia daripada perbuatan mencuri. Kerana dia mencuri itu mungkin kerana keperluan. Tak ada orang nak bantu. Dia minta, orang tak nak bagi. Maka jalan keluar yang dia ada mungkin dia terpaksa mencuri. Baru ni lah tuan-tuan kita biasa dengar macam-macam kan. Orang yang kena buang kerja, sedangkan keluarga nak makan, dia tak ada sumber. Bantuan pun mungkin yang dia dapat terhad, dah habis. Ya. Contohnya apa tuan-tuan? Curi, apa nama tu? Ada siapa yang kita dengar bercerita, seorang bekas ketua polis Petaling Jaya, sekarang ni beliau tak silap saya di Polis Selangor. Satu ketua jabatan di seorang ketua di sebuah jabatan di bawah Polis Selangor. Dia kata apa? Polis pernah tangkap kes baru ni lah, bila kes COVID dan sebagainya tuan-tuan, yang ada kena buang kerja. Bila tangkap tuan-tuan, dia pergi mencuri itu dalam keadaan kalut kerana dia pun bukan pencuri profesional. Tuan-tuan, yang dia pergi ambil itu adalah makanan kucing. Dia mungkin anggap makanan tu adalah makanan untuk, ialah makanan dalam tin, tapi tanpa dia sedari apa yang dia curi itu sebenarnya adalah makanan kucing. Kerana nak beri makanan untuk anak dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, so itulah yang kita katakan, dia mencuri mungkin kadang-kadang kerana terdesak atau dasar kebetulan. Jadi kata orang ini, dia kata aku beri sedekah kepada pencuri ini dengan harapan dia akan meninggalkan kerja mencuri dia ini tadi. Dia akan menghentikan perbuatan mencuri dia. Yang kedua pula, dia kata aku beri kepada pelacur ini, kata dia. Sekejap tuan-tuan ya, saya nak kena pasangkan kabel sebab bateri dah nak lemah. Saya takut nanti laptop saya ni akan ya. Okey, baik. Okey dah. Okey, baik. Okey, sorry. Okey, jadi dia kata, aku beri kepada penzina ini fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Aku beri sedekah kepada pelacur ini, moga-moga dia henti daripada kerja pelacuran. Sebab tuan-tuan, mungkin ada orang yang terpaksa melacur. Kerana di depan dia rasakan dia tak ada pilihan lain yang dia boleh buat untuk mencari sesuatu untuk keperluan dia ataupun mungkin keperluan keluarga dia dengan melacur. Maka dia kata dengan sedekah yang dia beri tadi itu berkemungkinan menghentikan pelacuran tersebut. Dan yang ketiga pula dia kata, ammal ghani, aku beri sedekah kepada orang kaya ini, moga-moga memberi iktibar kepada dia, fayunfiqu mimma a'tahu Allah, dia juga ada rasa keinginan untuk nak berinfak dengan harta yang Allah beri kepada dia. Maknanya supaya dia menjadi contoh. Maknanya kalau dia kaya, mungkin tak pernah bersedekah, tiba-tiba ada orang datang bersedekah kepada dia, mungkin menginsafkan orang kaya ni tadi, akhirnya juga akan bersedekah sama seperti dia. Jadi maknanya di sini tuan-tuan, bila kita bersedekah, kita niat kita baik, walaupun siapa pun tempat yang kita berikan sedekah itu tadi, maka tuan-tuan, ia tetap akan mendatangkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi maknanya apa tuan-tuan? Seperti kita katakan tadi, kalau dalam pelaburan dunia, kita perlu check track record, background dan sebagainya. Ya, tempat di mana kita nak berlabur. Tapi untuk yang dikatakan pelaburan akhirat tadi tuan-tuan, kita tak dibebankan dengan situasi tersebut ya untuk kita. Kemudian yang kelima, dia kata pelaburan boleh dilakukan dengan apa juga. Ini kita nak bersedekah ni tuan-tuan, nak infak untuk mencari ganjaran Tuhan, tak semestinya dengan
dengan mata wang saja. Jadi sebab itu dia bawa kepada kita di sini tuan-tuan, hadis yang mana Nabi mengatakan, "Ma min muslimin", tidak ada mana-mana muslim yang yaghrisu gharsan, dia tanam satu pohon, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, melainkan apa juga yang terhasil daripada tanaman dia itu tadi, maka dimakan, maka akan menjadi sedekah untuk dia. Tuan-tuan, di depan rumah kita, mungkin kita hidup di rumah taman, ada tanah lapang, tanah kosong. Ya, mungkin ruang kita katakan antara pagar rumah dengan jalan dan sebagainya, mungkin ada ruang yang boleh kita tanam pokok. Tuan-tuan, tanamlah. Jangan kita tanam tu dengan katakan dengan semangat yang ini aku punya, tak boleh siapa. Tak apa tuan-tuan, tanam. Siapa ambil, hatta kalau budak-budak sekolah, budak-budak remaja ke siapa pun tuan-tuan, ambil buah daripada pokok itu. Kalau kita dengan ikhlas hati kita terbuka, orang ambil tuan-tuan, kita dapat pahala daripada apa yang orang makan. Yang makan tu sama ada manusia. Ya, sebab tu dia kata di sini, ma'ukila minhu lahu sadaqah. Apa yang dimakan daripada pokok yang dia tanam tadi itu akan memberi sedekah untuk dia. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Apa yang dicuri daripada pokok itu, maka dia pun dapat sedekah. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Apa yang dimakan oleh binatang daripada pokok itu, maka dia juga akan mendapat sedekah. Wa ma akalatit tayru, apa yang dimakan oleh burung, fahuwa lahu sadaqah, maka dia juga akan mendapat sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan begitulah juga apa yang hilang daripada dia itu juga akan menjadi sedekah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita tanam pokok, tak kisahlah luar pagar kita ke dalam pagar kita, kalau kita dapat makan, dapat beri jiran kita untuk makan, kita dapat pahala sedekah. Bagi ahli keluarga kita makan pun kita dapat pahala sedekah. Tapi tuan-tuan, kalau ditakdirkan tak sempat nak beri, orang curi, daripada kecurian itu pun tuan-tuan, kita tetap akan dapat pahala sedekah. Jadi kerana itulah, kalau sesuatu benda yang kita kata, yalah macam tadilah pokok-pokok, buah-buah yang kita tanam di pokok kita, kalau ada orang datang curi pun tuan-tuan, jangan, yalah kita mengeluh tu mungkin ada lah, sebab kita kata, ya Allah, kita pun mula rasa nak makan juga sebahagiannya. Tapi tuan-tuan, mungkin ada orang datang curi. Jadi janganlah keterlaluan dalam mengeluh tadi itu, kerana kita kena sedar, kalau kita redha benda itu tuan-tuan, maka dia tetap mendatangkan pahala untuk kita. Dia katakan sedekah itu tadi. Jadi tuan-tuan, itu adalah yang kita sebut tentang apa? Lima aspek perbezaan antara pelaburan dunia dan juga pelaburan akhirat. Jadi tuan-tuan, pelaburan akhirat ni sangat luas, dia punya portfolio dia lah, kalau guna istilah gini. Portfolio pelaburannya sangat luas. Dan prosedur dia juga tuan-tuan tidak terlalu rigid seperti mana pelaburan dunia. Jadi sama-samalah kita turut berusaha mengejar kelebihan-kelebihan yang ada. Okey, kita pergi kepada syarat-syarat tuan-tuan. So now kita nak pergi kepada syarat. Masa kita ada lebih kurang dalam 15 minit lagi tuan-tuan. Kalau sempat mungkin kita boleh habiskan, kerana ada 10 muka surat saja lagi. Kita just go through sepintas lalulah tuan-tuan, kerana tuan-tuan boleh baca di rumah dari segi teks buku tuan-tuan, ya. Okey, dia kata syarat yang pertama dalam pelaburan akhirat mesti ikhlas. Tuan-tuan, ini adalah anak kunci paling utama. Ikhlas kerana Allah. Maknanya bila kita melabur tadi tuan-tuan, kita niat kita adalah semata-mata kerana Allah. Jadi dia bawa kepada kita tuan-tuan hadis yang biasa kita dengar. Hadis ni kalau tuan-tuan buka hadis 40 pun hadis nombor 1. Hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi itu, tuan-tuan akan jumpa ini hadis nombor 1. Hadis itu kata apa tuan-tuan? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya kata Nabi, segala amalan yang dilakukan oleh manusia itu tidak lain tidak bukan adalah berdasarkan kepada niat. Okey, berdasarkan kepada niat. Dan setiap seseorang itu juga akan memperolehi hasil berdasarkan kepada niat dia. Lepas tu kata Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Jadi maknanya siapa yang niat berhijrah adalah untuk mencari keredaan Allah dan juga melaksanakan perintah Rasul, maka begitulah hasil yang dia akan dapat, iaitu redha Allah dan juga kelebihan melaksanakan perintah Nabi. Tetapi siapa yang hijrahnya, kata Nabi, li dunya, kerana dunia. Hijrah kerana buat sesuatu kebaikan kerana nak cari peluang. Okey, nak cari peluang. Maka
di dunia yusibuha, kata Nabi, dia tetap akan dapat. Sasaran dunia dia tetap akan beroleh. Aw imra'atin yatazawwajuha, ataupun dia berhijrah kerana perempuan yang dia nak kahwini. Kerana kisah ni tu kalau kita tengok memang berlaku ketika mana golongan awail, ya, orang-orang yang awal Nabi, sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib ataupun Madinah, sudah ada beberapa orang sahabat yang reki dulu pergi awal, berpindah ke Madinah. Lepas tu barulah Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar 2 orang. Lepas tu barulah ada kumpulan kecil peringkat awal yang mengikut jejak Nabi keluar pergi ke Madinah. Jadi tuan-tuan, hijrah ni memang sukar. Sebab penduduk Quraisy di Mekah kata siapa yang nak keluar daripada Mekah kerana nak hijrah ikut Muhammad boleh, tapi harta yang mereka perolehi di Mekah kena tinggalkan di Mekah. Tak boleh bawa sekali. Jadi tuan-tuan, itu of course lah membeban. Tapi dalam kalangan yang berhijrah ni tuan-tuan, dia ada satu orang lelaki, satu orang sahabat, ya sahabat lah tuan-tuan sebab dia bersama dengan Nabi. Dia meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke Madinah kerana perempuan yang dia aim untuk jadikan sebagai isteri dia keluar berhijrah bersama keluarga dia, meninggalkan Mekah pergi ke Madinah. Jadi dia pun bila dengar kata, bahasa kita hari ni girlfriend lah tuan-tuan, ya. Mana perempuan yang dia sayang ni, yang dia nak kahwin ni tuan-tuan, nak keluar berhijrah dengan keluarga dia ke Madinah. Jadi dia pun alang-alang sebab nak kahwin ni dengan perempuan ni tadi, hasrat dia, maka dia pun ikutlah sama-sama hijrah. Jadi maksudnya kalau dia ada option ni, mungkin dia tak hijrah pun. Tapi kerana perempuan itu telah berhijrah bersama dengan keluarga dia, maka dia pun hijrah juga. Jadi maka kata Nabi, apa juga hasrat dalam perbuatan hijrah itu, maka mereka akan dapat hasil. Tapi kalau siapa niat hijrah Allah dan Rasul, dapat Allah dan Rasul. Niat kerana dunia, maka dia dapat dunia. Niat kerana perempuan yang nak dikahwini, dia boleh dapat dunia itu je. Dia kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi maknanya begitulah juga tuan-tuan. Kita buat kerana kita nak dipuji. Kita infak harta kita, kita sumbang harta kita, tapi kan kita nak supaya kita dapat pujian. Kita nak supaya kita dapat gelaran dan kedudukan contohnya. Okay, contohnya macam hari inilah tuan-tuan, nak dapat gelaran-gelaran tertentu, pingat-pingat kebesaran dan sebagainya, dia atas dasar kerja-kerja kebajikan. Mungkin salah satu daripada faktor untuk diberikan gelaran, diberikan pingat kebesaran ni adalah sumbangan kebajikan yang kita buat. Buat kerja-kerja charity, kita laporkan semua kerja-kerja charity yang kita buat tadi tu, maka dia mungkin membuka ruang untuk kita dapat pingat kebesaran dan gelaran tertentu. Jadi mana kalau bukan salah untuk mendapat pingat kebesaran dan gelaran, tapi itu bukan matlamat. Jangan jadikan matlamat. Kalau itu dijadikan sebagai matlamat, kita boleh dapat. Kita dipuji, kita diberikan kedudukan, diberikan gelaran, diberikan pingat kebesaran, tapi tuan-tuan, kita tak akan dapat Allah. Jadi kerana itu di sini dibawa kepada kita satu hadis, tuan-tuan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, Nabi menceritakan tentang bagaimana keadaan hamba dibangkitkan daripada mahsyar untuk dinilai amalan dia. Maka Allah tanya kepada dia dengan harta yang Allah telah beri kepada dia semasa di dunia dahulu, fama amilta fiha, apa yang kamu buat dengan harta yang aku bagi? Allah dah tahu tuan-tuan sebab catatan itu ada. Tapi ini adalah proses hisab. Tujuannya adalah untuk supaya hamba ini tadi tahu kalau nasib dia nanti syurga, kenapa dia layak syurga? Kalau nasib dia nanti neraka, kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Ini proses more on penjelasan saja sebenarnya hisab itu. Tapi dari segi nak tahu keadaan hamba, Allah dah tahu. Kerana catatan amalan mereka itu telah penjelas. Jadi Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu buat dengan harta? Qala, dia pun menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia kata, apa sahaja ruang yang ada untuk aku infak, untukmu, maksudnya untuk mencari redamu, maka aku telah lakukan. Aku telah infakkan. Dia kata, apa saja peluang yang aku ada untuk infak pada jalan Allah, di dunia dulu aku dah buat. Apa jawab Allah kepada hamba ni tadi? Kadzabta. Kamu tipu. Kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu buat semua itu supaya orang kata kamu ni jawad.
Jawad ni maksudnya apa tuan-tuan? Pemurah. Ini sesuai, sifat yang sesuai untuk kita letakkan nama anak dan sebagainya. Jawad. Cuma orang Melayu ni bunyi pelik sikit lah tuan-tuan. Jawad. Jawad ni maksudnya orang yang sangat pemurah. Okay. Dan dia kata Allah faqad qila. Telah pun dikatakan. Maknanya di dunia memang kamu telah dipuji. Kamu telah diangkat sebagai tokoh dermawan. Kamu telah diberikan anugerah orang yang pemurah dan sebagainya. Kamu dulu dipuji dah di dunia. Jadi maksudnya kamu dah dapat apa yang kamu nak dapat. Okey. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan kepada mana Allah perintahkan kepada malaikat yang menguruskan nasib hamba ni tadi, fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Maka dia diheret ala wajhihi, di atas mukanya, dan dicampakkan ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Ikhlas ni benda yang sangat penting, menjadi yang akan menjadi dasar bagaimana Allah menilai pemberian kita, infak yang kita berikan. Tapi tuan-tuan, satu benda yang dia pengarang ingatkan ataupun nak tarik perhatian kita di sini, bila sebut kata ikhlas, tak semestinya dengan kita sembunyikan. Ada masanya kita tetap boleh menzahirkan infak kita tadi itu, dan perkara ini tidak bercanggah dengan prinsip ikhlas yang dituntut. Cumanya kalau kita tengok dalam ayat Quran yang dibawa kepada kita di sini tuan-tuan, iaitulah ayat 271 daripada suratul Baqarah, Allah menyatakan in tubdus sadaqat fa ni'ammahi. Kalau sekiranya kamu menampakkan sedekah itu, maksudnya secara terang-terangan, fa ni'ammahiya, maka yang demikian itu adalah baik. Baik kenapa tuan-tuan? Dia boleh menjadi contoh kepada orang lain. Maknanya kita zahirkan sedekah, kita zahirkan amalan sedekah kita supaya memberi motivasi kepada orang lain untuk diikut. Dan benda ini berlaku dalam kalangan para sahabat. Mereka berlumba kerana mereka nak supaya bila mereka menyumbang, orang lain ikut. Kerana dia akan merasai, dia juga akan dapat pahala orang yang ikut. Kita ingat dah hadis yang kita dah ulang, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi, siapa yang menunjuk jalan untuk orang buat kebajikan, maka dia akan dapat sama pahala yang sama seperti mana yang diperolehi oleh orang yang buat. Tuan, ni kita menjadi penggalak, kita menjadi motivator. Kita yang menggalakkan orang buat kebaikan, sebarkan ajakan untuk buat baik di dalam WhatsApp dan sebagainya. Ada orang yang baca mesej kita, dia pun teringin nak buat benda yang kita ajak itu tadi, benda yang kita cadangkan. Contohnya kita setiap pagi subuh, contohnya kita WhatsApp ingatkan ahli grup kita, okey, hari ni dah bersedekah ke belum, hari ni dah berselawat ke belum, hari ni dah beristighfar ke belum. Orang buat, tuan-tuan, kita akan dapat pahala sama seperti mana orang buat, walaupun kita hanya menunjuk jalan saja kepada mereka. Tapi itu prinsipnya, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi, siapa yang tunjuk jalan untuk orang buat baik, dia akan dapat pahala sama. Jadi kan itu Allah kata in tubdus sadaqat, kamu zahirkan sedekah, fa ni'ammahi, dia baik. Kerana tadilah wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi kalau kamu sembunyikan, ini maknanya sedekah itu, wa tu'tuha al-fuqara, dan kamu berikan, maknanya secara terus kepada fuqara, fa huwa khairul lakum, maka ia baik untuk kamu semua. Bahkan khair ini juga ditafsirkan sebagai lebih baik. Tapi kalau ikut perkataan khair ini tidak semestinya menjadi, tapi maksudnya zahirkan pun baik, sembunyikan pun baik. Tapi ingat, kedua-duanya mestilah ikhlas. Kekal dalam parameter ikhlas yang kita sebutkan di awal, menjadi prinsip pertama dalam kita berinfak. Dan juga ganjaran daripada infak dan sedekah ni, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan kejahatan-kejahatan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahawa sedekah secara tersembunyi itu lebih utama kerana ia dapat menjauhkan daripada sifat riya. Tetapi kalau seseorang itu dia boleh kontrol dari segi kemungkinan berlaku riya apabila mendedahkan sedekah, maka tidak ada masalah untuk dia lakukan sedemikian. Apatah lagi kalau sekiranya
apa nama tu, perbuatan menzahirkan itu akan menjadi ikutan kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Jadi maknanya bila kita tunjuk sedekah tadi, kerana dalam situasi hari ini tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tunjukkan atau kita tunjulkan, orang akan ikut. Bila orang akan ikut, maka apa nama tu, lebih baiklah tuan-tuan, sebab kita bukan hanya dapat pahala sedekah kita, tapi kita juga akan turut merasai pahala daripada orang-orang yang mengikut perbuatan ataupun amalan sedekah kita itu. Okey. Tapi itulah anak kunci dia, kemampuan kita untuk kawal diri daripada sifat riya. Kawal diri untuk kita rasa seronok bila dipuji. Ni nasi goreng ni. Dan kita rasa makan nasi goreng dengan udang. Kita rasa tak seronok apabila tidak dipuji. Jangan sekali-kali biarkan keadaan begitu berlalu lah. Ya, itu tuan-tuan. Okey, baik. Itu syarat yang pertama tuan-tuan, ikhlas. Syarat yang kedua, syarat yang kedua dia kata melabur apa yang lebih daripada tanggungjawab. Jadi kita nak infak ni tuan-tuan, kita kena ingat kita ada dia punya prioriti dalam membelanjakan harta. Yang pertama kita kena utamakan yang wajib dulu. Infak untuk diri kita sendiri, infak untuk ahli keluarga kita, infak untuk ibu bapa kita, infak untuk, maknanya okey, lebih daripada itu, barulah kita pergi kepada nak berinfak untuk mencari yang kita katakan tadi pahala-pahala tambahan. Tapi jangan sampai kita sibuk infak kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, tapi kita lupa ataupun kita abaikan ahli keluarga sendiri. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sebagai contohnya, ya, kita nak beri bantuan kepada orang yang memerlukan, tapi keluarga kita makan masih tak cukup. Okey, jadi jangan sampai begitu. Mengikut keutamaan dulu. Jadi sebab itu kita bawa kepada kita di sini tuan-tuan, ayat 219 daripada surah Al-Baqarah, Allah menyatakan wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfiqun, apakah yang mereka nak infakkan, mereka nak sedekahkan apa? Maka qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ya, jawablah pertanyaan mereka itu, yang dituntut untuk diinfakkan itu ialah al-afwa, iaitulah apa yang lebih daripada keperluan kamu. Keperluan kamu itu maksudnya apa tuan? Keperluan untuk ahli keluarga. Kan ni kita perlu nafkahkan untuk sediakan nafkah untuk ahli keluarga kita, sediakan nafkah untuk ibu bapa kita sekiranya mereka masih ada. Lebih daripada itu kalau ada lagi, barulah kita pergi kepada tadilah infak. Kerana dia mesti mengikut turutan tuan. Allah menyatakan dalam maknanya kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi menerangkan tentang dia punya priority ataupun ranking hak yang perlu kita tunaikan. Allah Nabi kata yang pertama, inna li rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu ada hak ke atas dirimu. So itu hak yang paling tinggi yang mesti kita tunaikan. Wali nafsika 'alaika haqqan. Diri kita sendiri pun ada hak yang mesti kita tunaikan. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan. Ahli keluarga kamu ada hak. Lepas tu barulah pergi kepada yang lain tuan-tuan, ya. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita kena tengok prioriti itu. Dalam kita nak berinfak, nak bantu orang susah ke apa dan sebagainya, jangan sampai kita abaikan yang lebih utama dan penting, kita pergi kepada yang di bawah ni, yang option ni tuan-tuan, ya. Yang itu wajib. Yang ini pilihan kalau sekiranya kita ada lebih. Kemudian syarat yang ketiga tuan-tuan, bila kita nak infak, nak bantu orang yang susah, maka dia kata apa? Kita kena mendahulukan ahli keluarga dan juga sanak saudara kita. Kalau ada ahli keluarga kita susah, tuan-tuan, bantu mereka dulu. Ya, ahli keluarga kita yang susah, bantu mereka dulu. Ada kadang-kadang, okey, ini kita tengok dalam isu kalau zakat ni, tuan-tuan, yang wajib tu kita boleh beri kepada orang yang bukan di bawah tanggungan kita. Okay, contohnya macam kita kata siapa tuan-tuan, adik-beradik. Adik-beradik kita ada keluarga sendiri, tapi mereka hidup susah. Jadi bila kita nak bagi bantuan zakat ni, tuan-tuan, utamakan untuk mereka dahulu. Ya, mereka lebih berhak kerana kita bersedekah kepada orang yang ada hubungan kaum kerabat ini. Nabi kata ganjaran dia adalah sadaqatun wasilatun, dua. Kalau kita sedekah kepada orang lain, bukan kata kita langsung tak sedekah kepada orang lain, tapi maksudnya kita agihkan. Beri sedikit kepada ahli keluarga ataupun kaum kerabat kita yang susah ni tadi. Sebab bila bersedekah kepada kaum kerabat ni, tuan-tuan, Nabi kata ada dua ganjaran. Ganjaran pertama adalah ganjaran sedekah, sama macam kita bagi dekat orang lain. Tapi dia ada satu lagi ganjaran tambahannya, ialah silatun. Iaitulah ganjaran menghubungkan silaturahim. Jadi maknanya dia akan merapatkan
lagi hubungan silaturahim kita dengan adik-beradik, dengan kaum keluarga terdekat, kaum kerabat. Jadi dia kata dahulukan ahli keluarga. So disebut di sini tuan-tuan, kalau kita tengok dia ada dari segi susunan prioriti itu berdasarkan kepada ayat 215 surah Al-Baqarah, di mana Allah menyatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang mereka nak infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kepada mereka, apa yang kamu infakkan min khairin, daripada harta yang baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak buat kebajikan, pastikan datang daripada sumber yang bersih. Kalau sumber riba, tak boleh untuk kita nak buat kebajikan. Kita kena bersihkan harta itu, tapi bukan untuk kebajikan. Jadi kita nak buat kebajikan ni tuan-tuan daripada sumber harta yang bersih, min khairin, daripada harta yang baik. Nak bagi kepada siapa? Falil walidain, mulakan dengan ibu bapa. Mulakan dengan ibu bapa. Ibu bapa ni tuan-tuan, dia ada parameter wajib dan dia ada parameter option. Jadi maksudnya kalau kita nak gembirakan hati manusia, maka ibu bapa kita yang lebih utama untuk kita gembirakan hati mereka. Perbelanjaan wajib kena bagi. Lepas tu tuan-tuan, yang option tu mungkin kita nak beri tambahan-tambahan kepada ibu bapa kita, maka menggembirakan hati ibu bapa itu adalah lebih aula, lebih utama kita nak gembirakan orang-orang lain. Jadi beri kepada ibu bapa kita. Lepas tu sanak saudara. Mana kaum kerabat. Wal aqrabin, dalam ayat itu kaum kerabat kita lah tuan-tuan, sepupu sepapat. Mungkin dan dia kata kalau orang untuk yang dah berkahwin melibatkan di pihak kita dan juga di pihak pasangan kita ataupun isteri kita. Kemudian wal yatama, pergi kepada anak-anak yatim. Anak yatim yang hidupnya susah. Kerana anak yatim mungkin ada yang kaya kerana ditinggalkan harta warisan yang banyak, tapi ada anak yatim yang miskin. Jadi pergi kepada anak yatim yang ketiga. Lepas tu yang keempatnya apa? Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang yang memerlukan. Miskin itu tuan adalah orang yang berkecukupan. Lepas tu bawah miskin tu fakir, orang yang tak cukup. Kemudian kata Allah, wabnis sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan, tersangkut. Mereka yang terkandas dalam perjalanan. Jadi untuk membantu mereka meneruskan perjalanan ataupun kembali ke tempat asal, kita bantu mereka. Wama taf'alu min khairin, apa yang kamu buat daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut. Lepas tu syarat yang keempat, melabur kepada mereka yang memerlukan. Kita maknanya untuk melaksanakan infak tadi itu, seperti prioriti yang kita sebutkan tu, maka dia kata kita hendaklah membezakan di antara orang yang berkecukupan dengan orang yang memerlukan. Antara orang yang tidak mampu dari sudut mental dan fizikal dengan yang malas dan mengambil kesempatan. Jika dia kata dalam ahli keluarga kita ada sanak saudara yang dia kata dalam keadaan bercukupan, maka barulah kita pergi kepada anak yatim dan sebagainya. Jadi sebab saya selalu sebut benda ni juga tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni ada orang yang dia memang tidak maknanya dia memang berhadapan dengan ujian, hilang kerja dan sebagainya. Tapi selagi mana dia boleh berdikari, sepatutnya dia kena berusaha dulu. Maka jangan menjadi orang yang hanya berpeluk tubuh mengharapkan bantuan daripada orang lain. Jadi kerana itu bila kita nak bantu ni tuan-tuan, maka kita kena lihat bantuan yang kita berikan itu janganlah sampai menjadikan manusia malas. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun tuan-tuan, bila dia nak bantu orang, Nabi bukan secara terus-menerus membantu, memberikan benda saja. Tapi ada masanya Nabi bantu memberi, dia mungkinlah perumpamaan yang selalu kita dengar tuan-tuan, analogi yang selalu kita dengar ialah beri ikan dengan beri joran ataupun pancing. Nabi tidak semua Nabi beri ikan. Karena ada masanya Nabi beri joran supaya mereka boleh berusaha berikhtiar, berdikari untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Jadi bantuan itu tidak semestinya kita beri dalam bentuk kebendaan semata-mata, tapi mungkin juga kita boleh berikan sesuatu yang menggalakkan mereka untuk berusaha sendiri. Tuan-tuan, kita dah pukul 10.37, jadi saya tak nak ambil masa, sebab kalau nak kira ni kita ada 5 muka surat lagi sebelum kita nak habiskan bab ini. Tapi tuan-tuan, saya yakin insya-Allah
Ya, kalau tak silap saya, jadual yang diberikan oleh Ustaz Wali, kita ada 2 kali lagi pertemuan pada bulan yang akan datang. Jadi maknanya insyaAllah saya berkeyakinan kita akan dapat khatamlah kitab kita ini, kerana yang berbaki ni tuan-tuan sekitar 40 muka surat saja lagi. Kita 145, tak sampai 100, lebih kurang macam itulah. 1 muka surat lagi, 2 kali pertemuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin insyaAllah kita boleh habis. Jadi, saya hentikan setakat ini. Pertemuan pada bulan depan ni, kita akan mula dengan kita nak revise, maknanya kita tengok bab 4 ni dengan lebih detail dan kita pergi kepada penjelasan lanjutlah. InsyaAllah kepada syarat yang keempat, iaitulah melabur kepada mereka yang memerlukan. Ya, utamakan mereka yang memerlukan. Okey. Baik tuan-tuan ya, kita berhenti setakat itu. Saya tandakan di sini dahulu. Hari ini 31/10, jadi insya-Allah bulan pertemuan yang akan datang kita sambung. Okey, kita nak pergi kepada soalan sekiranya ada. Okey, dalam ruangan chat ni okey, baik. Soalan daripada Tuan Haji. Saya di atas ni semua nama kedatangan sahaja. Apa nama tu? Jadi kita nak pergi kepada soalan ya. Soalan daripada Tuan Haji Fuad tadi itu sekejap. Okey, baik. Okey, dalam surah As-Saff ada ayat yang menyebut, wahai orang yang beriman, kenapa kamu berkata atas perkara yang kamu tak lakukan. Kalau kita kaitkan dengan tindakan kita yang asyik forward perkara baik di grup WhatsApp, tapi kita sendiri pun tak buat amalan itu, mohon pandangan. Okey, baik, dia begini. Ayat itu menyebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata benda-benda yang kamu tak buat? Okay, baik. Kita kena tengok juga tuan-tuan, maksud daripada ayat itu kalau kita tengok pergi kepada asbabul nuzul dan sebagainya, ialah dalam bab perkara keji ataupun perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Okey, mengajak manusia buat baik dan juga melarang manusia daripada buat perkara mungkar. Okey, baik tuan-tuan ya. Dalam hal ini kalau kita tengok, jika dibandingkan dengan menyuruh manusia kepada buat baik dan juga mencegah manusia kepada mungkar, kita nak mengajak manusia kepada buat baik, tidak semestinya kita terlebih dahulu kena buat kebaikan. Itu adalah pada tahap yang tertinggilah. Kita ajak orang buat baik dengan kebaikan yang kita pun selalu buat benda itu. Tetapi adakah bermaksud kita kena buat dahulu barulah boleh untuk kita nak mengajak manusia kepada kebaikan? Maka jawapannya tidak. Kenapa tuan-tuan? Karena kadang-kadang kita kebaikan-kebaikan itu mungkin kita tak dapat buat kerana ketidakmampuan. Macam contoh tadilah kita kata ajak orang untuk berinfak. Kita mungkin tidak ada harta yang kita kata banyak, yang mencukupi, tapi kita ada ruang untuk mengajak manusia. Kerana itu dalam pepatah, tak silap saya dia pepatah lah, pepatah Arab. Dia kata apa? Bahkan benda itu ada perbahasan dalam kalangan fuqaha. Ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang kita tak boleh capai ke puncaknya, maka jangan kita tinggal semua. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Dalam hal ini, tentang kebaikan tadi tuan-tuan, tentang kebaikan itu, maknanya kebaikan yang kita tak mampu buat sendiri, maka janganlah sampai kita pun terus tinggalkan untuk mengajak orang berbuat kebaikan itu. Okey? Jadi itu dia kata konsep dia, ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Jadi maksudnya ada benda yang kadang-kadang kita tak boleh buat. Okey, mungkin ada benda kita tak boleh buat kerana kita tak ada masa, tak ada ruang masa yang cukup untuk kita nak buat. Okey, tapi bukan bermaksud kita tak boleh ajak orang untuk buat kebaikan itu. Okey? Tapi dengan kemungkaran juga sama, itu tuan ya. Cuma setengah ulama dia bezakan. Dalam masalah mungkar ni jangan sampai tahap kita buat sesuatu kemungkaran tapi kita melarang orang untuk melakukan kemungkaran yang sama. Kerana itu termasuk dalam apa yang Allah kata sambungan ayat itu tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Maknanya besarlah kesalahan pada sisi Allah, dosa pada sisi Allah, an taqulu, untuk kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang kamu tak buat. Jadi dalam perkara mungkar ni, maknanya kita perlu berusaha untuk tinggalkan. Dalam masa yang sama, kita juga mengajak orang lain supaya meninggalkan kemungkaran yang sama. Tapi maksudnya sebab isu itu, isu mungkar ni, tapi buat kebaikan. Sebab kebaikan ni tuan-tuan, dia ada yang bersifat wajib, mesti kena buat. Contohnya sembahyang. Okey, jadi maknanya dalam bab melakukan perkara yang wajib ni, janganlah kita tak sembahyang tapi suruh orang sembahyang. Mungkar juga sama, janganlah sampai kita buat mungkar, benda yang mungkar yang dilarang oleh Tuhan, diharamkan oleh agama. Tapi kita kita larang orang lain untuk buat benda yang kita buat tadi. Jadi bermaksud di situ bukan maksudnya secara total kita tidak dibenarkan untuk mengajak orang buat baik dan juga mengajak orang meninggalkan kejahatan ataupun keburukan tadi itu, walaupun kita mungkin tidak sampai kepada tahap yang sempurna untuk melakukan, karena mungkin kita ada halangan-halangan. Karena tuntutan untuk menyebarkan kebaikan dengan mengajak kepada benda-benda baik dan menggalakkan tinggal perkara-perkara buruk ini tadi, dia adalah tuntutan yang berterusan. Jadi kita buat setakat mana yang kita mampu buat. Jadi kita juga, maksudnya apabila kita mengajak orang, walaupun kita mungkin belum buat, tapi kita perlu berazam dalam diri kita bahawa kita juga akan berusaha untuk melakukan perkara yang sama. Wallahu a'lam. Okay, tuan-tuan, kalau tak ada soalan yang lain, saya rasa sekadar itu. Tuan-tuan pun mungkin saya rasa ada sesi lain lagi selepas ini. Lagi 15 minit saja, pukul 11. Jadi kita mungkin nak berehat seketika sebelum tuan-tuan terus ke slot yang berikutnya. Jadi setakat itu saja pertemuan kita pada hari ini, tuan-tuan. Sama-sama kita syukur kepada Allah diberikan kelapangan pada pagi ini. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Kita akan bertemu pada bulan yang akan datang, pertemuan ada jadual dia Ustaz Wadi dah beri kepada saya. InsyaAllah tuan-tuan kita akan tamatkan. Saya rasa mungkin bulan 12 tuan-tuan bercuti. Jadi kita ada 2 pertemuan untuk bulan November ini saja lagi tuan-tuan, untuk kita khatamkan kitab kita insya-Allah. Sekian dahulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', ومن قلب لا يخشع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد